straight to the point berkenaan dengan apa yang Rafizi tulis hari ini. Dan kenapa perkara itu sangat penting? Dalam menghadapi pilihan raya ini, kenapa Rafizi ambil pendirian serang Najib? Serang lah, saya guna perkataan serang. Tapi dia guna lunas fakta kan? Kenapa perkara itu sangat penting sebenarnya, tuan-tuan dan puan-puan? Suka atau tidak, sepanjang 2 tahun ini, kita telah ketinggalan daripada segi social media dengan Najib. Betul kan? Kita telah ketinggalan daripada segi social media dengan Najib. Tuan-tuan, kalau saya hari ini pegang anjing dalam live ni, atau pegang babi dalam live ni, mengamuk orang dalam live, orang Melayu kita. Sedangkan yang haram makan, pegang tak haram. Tetapi kalau kita pegang rasuah, orang panggil bosku. Nah, ini peliknya kita punya mentaliti. Bukan kerana apa? Kerana berjayanya media dia manipulatekan, dipanggil meneutralasikan, apa orang kata, numbing effect. Numb ni kalau kita inject dia jadi mengebaskan, immunkan, kebaskan otak orang kita, Melayu kita ni, kepada benda-benda seperti rasuah. Saya kata musuh nombor 1 negara, orang selalu kata dadah. Saya kata bukan dadah. Saya kata musuh nombor 1 negara adalah rasuah. Kenapa saya kata macam tu? Kita ingat tak, daripada zaman saya kecil tu, kami anti dadah, sampailah umur dah 40 tahun ni, anti dadah tu tak habis lagi. Kenapa kita gagal melawan dadah? Sebab kita gagal identify punca sebenar adalah rasuah. Bila mana seorang anak tauke besar, kaya, dengan 40 pokok ganja, tiba-tiba boleh kata dia menggunakan saja. Kenapa? Ini satu kes lah. Dulu saya dalam lock up, lagi banyak kes lah. Kita dengar cerita-cerita. Bukan nak kata polis semuanya korup, tak. Kita jangan anggap macam tu. Tetapi korupsi itu berleluasa di dalam negara kita, di peringkat paling atas ke peringkat yang paling bawah. Dan yang kena tangkap ni, dia punya ikan-ikan bilis saja. So bila Pakatan Harapan memerintah, kita tangkap jerung. Ada baru-baru ni ada orang mesej saya, alah kau orang tak berjaya menangkap Najib. Saya kata kalau semudah itu kita nak tangkap jenayah, tuan-tuan. Lama dah kita tangkap. Sebab kita ada due process. Nak tangkap Najib, lepas tu dia dapat salah, lepas tu dia ada due process panjang. So akhirnya kenapa Rafizi pergi serang Najib, tuan-tuan? Tujuan dia adalah kita kena ada satu figura untuk pecahkan kebohongan, untuk pecahkan apa orang kata, the numbing effect tadi tu. Efek ataupun kesan kepada rasa kebas tadi dalam otak kita. Kita pelik, macam mana Najib posting berpuluh ribu like. Yelah dia belilah bot apa semua tu kan. Tapi bila kita baca komen tu, ada genuine yang memang ada orang yang genuine nak sokong dia. Bila kita baca tu, terbaik Datuk Seri ni bagus. Umpamanya dalam live komen kita ni kan, Datuk Seri lah terbaik. Padahal kita baca komen dia, dia punya posting, apa benda dia cakap? Apa yang terbaik? Ini semua fitnah. Mahkamah dah mendapati 42 juta ke 45 juta SRC punya money telah masuk ke dalam akaun dia. Simple. Kalau duit masuk dalam akaun, kita nak buktikan apa lagi? Kalau duit tu bagi cash, mungkin kita boleh petikaikan lah. Tapi duit tu memang masuk dalam akaun. Cuma dia kata, saya tidak tahu duit tu masuk dalam akaun. Saya tidak tahu saya berbelanja duit itu. Saya tak tahu pun dia masuk duit tu dalam akaun saya. Bang dah belanja juta-juta, tak tahu Alangkah indahnya kalau saya masuk rumah tu, saya mencuri, saya tak tahu saya mencuri. Kan? So diguna, dan yang ramai lagi yang percaya ni. Masih ramai yang percaya dengan apa yang berlaku dalam apa yang Najib. So Rafizi datang. So bila Najib bagi proposal hari tu, dia kata Sapura dalam keadaan teruk. Dalam keadaan teruk, kita kena bail out Sapura, kena bagi 10 bilion. Kalau tak ada Rafizi sekarang ni, rasanya tak ada orang menjawab isu tu. Yelah kot, bolehlah bagilah 10 bilion. Sedangkan kita, tuan-tuan, malam tadi siapa dah isi borang KWSP? Keluar 10 ribu. Kerajaan bantu kita guna duit sendiri. Sapura gaji 200 ribu sehari, kerajaan bantu 10 bilion. Kerajaan keluar duit bantu 10 bilion. Kita tak ada gaji. Minta maaf, ada tuan-tuan gaji 200 ribu sehari sini tak? Tolong katakan. Kalau ada, dia tak ada kat sini. Bukan 200 ribu sebulan, bukan 200 ribu setahun, 200 ribu sehari. Saya tak julus, saya tak jealous dia ada gaji 200 ribu sehari. Saya tak ada masalah. Dia nak 500 ribu ke 1 juta sehari ke, saya tak ada masalah.
Masalahnya adalah bila company dia ada bermasalah, dia tak potong gaji. Tapi Najib kata inject 10 bilion. Kemudian Najib alas. Rafizi pun bentangkan, sebenarnya dia masalah kewangan. Bagaimana syarikat yang mana dia oil and gas, harga minyak lebih 100 USD per barrel, rugi. Umpama saya kata semalam, kita ada kedai makan dekat kawasan kampung ni, kita je kedai makan, penuh orang lalu lalang sampai beratur, tapi bila declare, rugi. LHDN pun tak percaya tau. Kadang saya tengok LHDN dia duduk lepak kedai mamak tengok balik kira. Tengok, ramai ni. Kan takkan declare hanya setakat untung RM5,000. Contoh macam tu kan. Maksudnya apa tuan-tuan? Rafizi nak bagi tahu apa? Sebelum kita nak selamatkan 10 bilion tu, syarikat yang satu itu, dia konon nak selamat 10,000 duit PNB dan sebagainya, kita kena fikir, betul ke dia perlu diselamatkan? Itu soalan pertama. And then Najib kata, 2019 korang yang pergi masuk 4 bilion. Dia cakap 4 bilion kamu yang masukkan, dia kata. Bagi dekat Sapura. That proves my point, Rafizi punya point. Kita bagi 4 bilion pun tak boleh nak selamat. Kalau bagi 10 bilion, kan lagi teruk. Kan lagi, orang kata, lagi dalam lubang hutang tu. Tetapi Rafizi bagi, ramailah maki dia hari semalam kan. So hari ni Rafizi kata ada solusi dia. So apa solusi dia? So Rafizi bentang hari ni. Saya takkan baca secara detail lah, panjang lah dia tulis ni kan. Tapi secara umumnya dia kata, Rafizi kata, yakinlah dengan tenaga profesional yang sudah dilantik di dalam Sapura. 3 I think executive director baru daripada bekas Shell, bekas Petronas, saya tak ingat seorang lagi. Kombinasi pengalaman mereka menguruskan oil and gas 100 years experience combination. Dan Sapura bukan tak pernah buat exercise, saya hanya sebut beberapa contoh. Dia Rafizi sebut kat sini. 10 Mac, Mahkamah Tinggi memberi pelepasan kepada kumpulan Sapura di bawah Seksyen 366, 368 Akta Syarikat yang membolehkan Sapura merunding dan menstruktur kembali pembayaran hutangnya kepada pemihutang dan vendor. Pada Mac 2022, baru je. 8 Disember, Sapura mengumumkan operasi minyak dan gas lebih kekal dengan pengeluaran harian 34,000 dan sebagainya. Maksudnya, profesional dah pun, dia orang pun dah ada perancangan macam mana nak reset, betulkan balik, tarik balik. Dia kata this is normal untuk company besar, untuk rugi macam ni, this is normal. For the past 50 years memang berlaku banyak company-company besar, terutama yang mana ambil duit, dia ambil cash flow dia daripada saham. Dia declare dapat projek, saham naik. Dia ambil duit kat situ, bayar gaji director 1.3 bilion. Contoh, bukanlah 1.3 bilion tapi in total lah. Dengan bayangkan nak bayar jenama Sapura, nama Sapura ni bukan Sapura dulu tau, dia ada nama lain. Lepas tu dia tukar kepada Sapura. Nak bayar nama Sapura tahu tak berapa? Agak-agak berapa? Company Sapura ni bayar kepada pemegang exclusive right nama Sapura 400 juta hanya untuk bayar nama Sapura. Jadi benda macam ni, kalau kita tengok, kalau siapa yang biasa buat accounting, siapa buat business biasanya, kita kena tengok bottom line dulu, dia mana kita boleh cut, kita cut dulu. Dan biasanya the first to go, kalau company yang kejam sikit, gaji pekerja lah. Tapi kalau company tu bagus, gaji bos lah kena let go dulu. Bukan 100%, tapi at least ada cutting kat situ. Kemudian structure dan sebagainya. Okay, habis. Point saya dekat sini tuan-tuan, Rafizi, dia baca beribu kot muka surat untuk datang dengan conclusion ini. Pertama, mana dia dapat dokumen tu kan? Itu soalan saya lah. Kedua, kalau saya ada dokumen, kita tak tahulah saya lah. Mungkin tuan-tuan boleh lah kot, saya tak boleh. Ada dokumen tu, saya rasa boleh ke kita baca nak faham, nak hadam tu? Entah. Tak kan? Dengan jargon accounting dia, jargon Petronas. Dan Rafizi ni bekas Petronas kan? Itu saya kata dia bijak. Poinnya tuan-tuan, ada orang menjawab Najib, dan bila dia menjawab Najib, hari ni dia punya posting saja 6.8k. Yang semalam mana suara Najib 17k. Dia punya orang like. Itu dalam